Sayyidina Qubas bin Ash'am Laisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang solat berjemaah dengan seorang mengimami rakannya lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 4 orang yang bersolat secara berasingan. 4 orang yang solat berjemaah adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 8 orang yang solat secara berasingan. 8 orang yang solat secara berjemaah dengan seorang daripada mereka mengimami yang lain lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari 100 orang yang bersolat secara berasingan. Hadis riwayat Ibn Abbazar At-Tabrani diriwayatkan oleh sebuah hadis yang lain bahawa jemaah yang besar lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada jemaah yang kecil. Sesiapa yang berasa sudah memadai dengan hanya berkumpul 2-3 orang lalu mengerjakan solat berjemaah di rumah-rumah, kedai ataupun sebagainya, perlulah memahami bahawa pertamanya mereka terlepas daripada mendapat pahala solat yang di masjid, pahala solat di masjid, dan keduanya mereka telah terlepas daripada mendapat pahala jemaah yang lebih besar. Lebih ramai orang yang menyertai jemaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tujuan kita membuat sesuatu amalan adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita melakukan mengikut cara yang lebih disukai olehnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa ada 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira melihatnya. Pertama ialah saf orang yang berjemaah. Yang kedua ialah seorang yang berdiri mengerjakan solat tahajud pada waktu tengah malam. Dan yang ketiga ialah orang yang berjuang di jalan Allah. Hadis yang ketujuh daripada Sahlu bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, berilah berita gembira kepada mereka yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam bahawa mereka akan memperolehi nur yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan juga Al-Ibnu Khuzaimah. Keterangan nilai kita pergi ke masjid ataupun ke surau pada setiap malam pada awal pagi subuh yang gelap di dunia ini akan diketahui apabila berhadapan dengan kedahsyatan hari kiamat. Apabila setiap orang akan berada dalam kesusahan, ganjaran dan nilai menanggung kesusahan pada malam yang gelap, subuh yang gelap gelita pada hari ini akan diketahui apabila nur yang bergemerlapan yang berkali-kali ganda lebih terang daripada matahari akan bersamanya kelak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa mereka akan menduduki mimbar-mimbar daripada nur dengan tidak merasai bimbang sedikit pun, sedangkan manusia yang lain berada dalam keadaan kegelisahan. Dalam hadis yang lain pula Allah SWT akan berfirman pada hari kiamat, di manakah jiran-jiranku? Para malaikat akan bertanya, siapakah jiran-jiranmu wahai Allah? Allah SWT pun menjawab, mereka yang memakmurkan masjid-masjid. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa masjid-masjid adalah tempat yang paling disukai Allah SWT dibandingkan dengan segala tempat yang lain, sementara pasar adalah tempat yang paling dibenci olehnya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahawa masjid-masjid adalah taman-taman syurga. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat seseorang yang selalu ke masjid, maka hendaklah kamu bersaksi atas keimanannya. Lalu baginda membaca ayat Quran berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yakni yang menghidupkan amalan-amalan dalamnya, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari akhirat. Surah At-Taubah ayat yang ke-18. Terdapat dalam sebuah hadis bahawa mengambil wuduk pada waktu kepayahan, berjalan ke masjid dan duduk menanti solat yang lain setelah selesai satu solat akan boleh hapuskan dosa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa lebih jauh seorang itu tinggal dari masjid, maka lebih banyaklah pahala yang akan diperolehnya. Ini adalah kerana bagi setiap langkah akan diberikan ganjaran pahala. Jadi semakin jauh seorang itu tinggal dari masjid, maka semakin banyaklah langkah yang perlu diambil untuk ke masjid. Inilah sebabnya setengah sahabat pergi ke masjid dengan melangkah pendek-pendek. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa ada 3 perkara, jika diketahui pahalanya, manusia akan sanggup bergaduh untuk mendapatkannya. Apa dia? Iaitu yang pertama, melaungkan azan. Yang kedua, pergi solat berjemaah ketika panas terik. Dan yang ketiga, mengerjakan solat di saf yang pertama.
Diriwayatkan dalam sebuah hadis terdapat 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Apabila pancaran matahari amat panas dan setiap manusia akan berada dalam kekesusahan. Salah satu daripada golongan itu ialah mereka yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Apabila dia keluar daripada masjid kerana sesuatu keperluan, maka dia berkeinginan untuk kembali semula ke masjid. Menurut hadis yang lain, Allah SWT mengasihi orang-orang yang mengasihi masjid. Dalam setiap hukum hakam syariat Islam yang suci terdapat kebaikan, keberkatan dan sememangnya lah akan mendapat ganjaran pahala yang tidak terhad banyaknya. Selain itu, hukum hakam syariat Islam mengandungi banyak hikmah dan manfaat